Jaya Pilihan Raya SPR digesa agar satu mekanisme baharu berasaskan digital dapat diwujudkan bagi memudahkan proses mengundi, khasnya untuk warga Sarawak, Sabah mahupun Semenanjung yang berada di luar wilayah masing-masing. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, selain kaedah mengundi secara pos, sistem digital itu akan membolehkan semua rakyat yang layak mengundi dapat menunaikan tanggungjawab mereka tanpa menanggung kos pengangkutan yang tinggi seperti tiket penerbangan, bas dan sebagainya. If they can do it for the tentera, army, they should be able to do it for others. You just need to register. But I would want to see more advanced than that. We trust our system. Online banking kita percaya. We allow people to do transfer money. Why can't you create a system whereby you can vote online now? That is the way forward. Then it can save a lot of money. It can save a lot of all this hitam yang the thing that you have to dip and all that. You have to trust the system. Yeah. So that's how I look at it. SPR jangan tidur lah. Have to keep on looking forward. Then we will create a better election system. Tambahnya, ramai anak-anak Sarawak di Semenanjung layak mengundi pada pilihan raya akan datang telah menyatakan isu berkaitan kos tiket penerbangan yang tinggi kepada Premier Sarawak semasa perjumpaan program Lan Berambih Anak Sarawak 2022 di Kuala Lumpur baru-baru ini. Jelasnya, kerajaan negeri kini sedang melihat bagaimana isu tersebut dapat ditangani tanpa melibatkan pembiayaan atau subsidi pengangkutan yang merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Walau bagaimanapun, Datuk Seri Abdul Karim percaya sebarang pembaharuan dalam sistem undi di negara ini tidak dapat dilaksanakan dalam masa terdekat, terutamanya bagi pilihan raya umum ke-15 berikutan pelbagai undang-undang yang perlu digubal terlebih dahulu. Justru beliau berharap agar isu tersebut dapat ditangani sepenuhnya bagi pelaksanaan pilihan raya pada masa akan datang. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media selepas menyempurnakan pelancaran kempen MICA Holiday Sarawak 2022 di Kuching. Kempen pelancongan anjuran bersama Persatuan Penggalakan Pelancongan Inbound China Malaysia MICA dan Business Event Sarawak BES Sarawak itu adalah bertujuan untuk menggalakkan kemasukan pelancong dari negara China ke Sarawak menerusi pakej-pakej eko pelancongan yang menarik. Pihak polis akan pertingkatkan pemantauan media sosial menerusi unit khas menjelang pilihan raya umum ke-15 PRU 15 nanti termasuk di Sarawak. Mengesahkan perkara tersebut, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Datuk Manca Atta berkata maklumat lanjut mengenainya akan diumumkan oleh Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri kelak. DCP Datuk Manca Atta menjelaskan perkara tersebut kini sedang dibincangkan di Bukit Aman yang turut merangkumi persiapan mengenai tenaga kerja dan aset bagi membantu proses pilihan raya. Pada masa yang sama, ujarnya Polis Kontingen Sarawak juga menunggu pengumuman Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk melengkapkan persediaan PRU 15 termasuk di negeri ini. Beliau ditemui media selepas Majlis Serah Terima Tugas Jabatan Ketua Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard KJIPS Kontingen Sarawak dan Ketua Polis Daerah Simunjan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Jalan Badruddin, Kuching. Pada majlis tersebut, SCP Datuk Manca Atta menyaksikan SCP Roselina Daud dilantik sebagai DSP Tan Sri Mering sebagai Ketua Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard KJIPS Kontingen Sarawak yang baru. SCP Roselina pernah berkhidmat di pelbagai jabatan di beberapa negeri dan pernah berkhidmat di Bukit Aman. Manakala turut berlangsung ialah Majlis Serah Terima Tugas Ketua Polis Daerah Simunjan yang baharu iaitu ASP Wong Tikwi menggantikan ASP Hon Chin Ludu dan pelantikan pengurusi Persatuan Keluarga Polis Perkep IPD Simunjan daripada Puan Rohida Zaider kepada Puan Tan Poh Chu. Ahli-ahli Gabungan Parti Sarawak GPS khususnya Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP diseru bekerjasama bagi memastikan kemenangan dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15 selain menjadi suara di Parlimen. Presiden SUPP yang juga Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memberitahu langkah itu juga penting untuk membolehkan hak-hak Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 terus diperjuangkan.
Datuk Seri Dr. Sim menjelaskan Sarawak mempunyai 31 kerusi parlimen di bawah kepimpinan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang sentiasa prihatin dan mengutamakan rakyat. Tambahnya, kemenangan tersebut juga akan memastikan lebih banyak pembangunan dapat dilaksanakan dan dinikmati oleh rakyat Sarawak. Beliau berucap merasmikan SUPP Miri Sibuti Parliamentary Liaison Committee Installation di Miri. Pada majlis itu, beliau menyaksikan pelantikan jawatankuasa baharu bagi SUPP Cawangan Miri Sibuti serta 5 cawangan lain iaitu Senadin, Piasau, Pujut, Lambir, Bekenu dan cawangan kecil Riam, Krokop serta Bakam. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak merupakan satu jabatan yang tidak asing lagi dengan perkhidmatan mereka dalam membantu masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Telang Usan Dennis Ngau yakin perkhidmatan jabatan itu adalah untuk memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Dennis Ngau dalam pada itu bersetuju dan menyambut baik langkah kerajaan mewujudkan organisasi keselamatan kebakaran yang diwartakan dalam Akta Perkhidmatan Bomba 1988 kurungan Akta 341 Perakuan Bomba Seksyen 27. Beliau menjelaskan akta tersebut akan dapat mendidik masyarakat agar sentiasa berwaspada dan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan berlaku kebakaran. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan kawat kecekapan Organisasi Keselamatan Kebakaran peringkat bahagian Miri di Balai Bomba dan Penyelamat Lopeng Miri. Katanya melalui program tersebut peserta dilatih untuk bertindak cepat sekiranya berlaku kecemasan di premis masing-masing selain menambah ilmu kebombaan dan pada masa sama memupuk semangat setia kawan serta kerjasama antara ahli Organisasi Keselamatan Kebakaran. Seramai 410 daripada 46 pasukan melibatkan agensi kerajaan dan swasta, kedai, hotel, hospital, penstoran serta premis lain menyertai pertandingan itu. Bekas kaki tangan Jabatan Penyiaran Malaysia, Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang, Kincui Tanga Elias Alexander Lukong, 67 tahun atau lebih mesra disapa Alex, telah meninggal dunia awal pagi tadi. Mendiang yang telah berkhidmat dengan RTM kira-kira 30 tahun itu menghidapi ketumbuhan dalam perut dan usus tersumbat. Ketika dihubungi RTM Limbang, anak perempuan kepada mendiang Adriana Kincui memaklumkan bapanya telah dibawa ke Hospital Miri pada 10 Oktober lalu ekoran kurang selera makan sebelum dimasukkan ke unit rawatan rapi. Urusan membawa jenazah mendiang ke Limbang dijangka akan dilakukan esok. Sepanjang perkhidmatan, mendiang telah berkhidmat di Seksyen Berita Ehwal Semasa, merupakan seorang pegawai yang berdedikasi, berbakat besar dan disenangi rakan sekerja. Dengan itu, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi.